Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 21 November 2013, Polis Metropolitan dari Unit Pemerdagangan Manusia United Kingdom telah menahan 2 suspek di alamat kediaman di Lambeth, London Selatan. Seorang lelaki etnik India Singapura berusia 73 tahun, Aravindan Balakrishnan, dan seorang wanita Tanzania berusia 67 tahun iaitu isteri Balakrishnan, Chanda Patni, telah disiasat kerana perhambaan iaitu menahan 3 wanita tanpa kerelaannya melebihi 3 dekad di London. Aravindan Balakrishnan telah menubuhkan sebuah kumpulan pemujaan yang diketuai olehnya yang juga dikenali sebagai Komrad Bala, di mana pengikut-pengikut kumpulan ini akan memuja Balakrishnan kerana percaya bahawa dia mempunyai kuasa gaib. Namun di Malaysia, berita penangkapan Balakrishnan yang dianggap seperti berita biasa dari luar negara tidak disangka akan melibatkan seorang rakyat Malaysia. Rupa-rupanya pada 25 Oktober 2013, 3 wanita telah diselamatkan dari kurungan kumpulan itu dan salah seorang darinya adalah Siti Aisyah Abdul Wahab yang berasal dari Jelebu, Negeri Sembilan, dan pada waktu itu dia sudah berusia 69 tahun. Berita itu amat mengejutkan rakyat Malaysia. Bagaimana seorang wanita Melayu terlibat di dalam kumpulan tersebut? Ini adalah kisahnya. Sebuah keluarga dari Jelebu, Negeri Sembilan telah mengesahkan bahawa wanita yang didakwa menjadi hamba selama 30 tahun di London adalah ahli keluarga mereka yang hilang 30 tahun lalu selepas menyertai kumpulan Maois di sana. Seorang guru pencen Kamar Mahtum Abdul Wahab yang berusia 73 tahun berkata beliau yakin adiknya yang berumur 69 tahun, Siti Aisyah Abdul Wahab, adalah wanita Malaysia yang ditahan oleh pemimpin kumpulan komunis Mao sejak 30 tahun lalu. Katanya kehilangan Aisyah telah menyebabkan kesedihan kepada keluarganya. Kamar Mahtum berkata ibunya memberikan wasiat agar menjejaki apa yang berlaku kepada anak perempuannya yang tidak pernah pulang ke tanah air itu. Katanya lagi, ibunya sangat sedih tanpa Aisyah di sini tahun demi tahun. Aisyah sangat berbakat dan dia juga menjadi buah hati kepada ibunya. Ibunya juga menyebut-nyebut nama Aisyah sebelum menutup matanya buat selama-lamanya. Lalu, bagaimana Aisyah boleh terlibat dalam tahanan kumpulan itu? Aisyah belajar di Kolej Tunku Kursiah di Seremban, Negeri Sembilan dan mendapat anugerah beasiswa Commonwealth untuk belajar dalam bidang juru ukur bahan di Kolej London School of Economics LSE, London. Ketika berusia 24 tahun, Aisyah berlepas ke Britain pada tahun 1968 bersama tunangnya Omar Munir dan berhasrat untuk mencapai cita-cita untuk keluarga, tetapi kemudiannya terlibat dengan kegiatan politik melampau yang menyebabkan dia melupakan segala-galanya termasuk keluarga dan tunangnya untuk mengikut ajaran Maois. Dia terpengaruh dengan Aravindan Balakrishnan dan Chanda. Adik bongsu kepada Siti Aisyah Abdul Wahab mendedahkan rahsia penglibatan kakaknya dalam aktiviti radikal komunis. Bagaimanapun, menurutnya, perkara itu sudah lama diketahui keluarga. Menurut Muhammad Tahir Abdul Wahab, 66 tahun, Siti Aisyah dipercayai terpengaruh dengan fahaman komunis semasa melanjutkan pelajaran di London, seterusnya menetap di negara berkenaan. Mereka tahu Siti Aisyah telah terpengaruh dengan aktiviti radikal seperti komunis. Sebab itulah sepanjang dia menghilangkan diri, keluarga mereka tidak pernah berputus asa mencarinya di London. Ketika itu telah bertiup cerita tentang pengaruh komunisme meresap dalam kalangan pelajar luar negara dan mereka rasa dari situlah mengetahui pergerakan Siti Aisyah. Sebab itulah percubaan mereka untuk mencari Siti Aisyah bukan mahu dia dibawa balik ke kampung semata-mata, malah mahu menyelamatkan dia daripada terus terjebak. Bagaimanapun, usaha abang-abangnya ini menemui jalan buntu. Sekalipun mereka telah ke rumah Siti Aisyah di London, namun kakaknya itu tetap enggan keluar bertemu mereka. Sehinggalah ada antara abang telah meninggal dunia pun Siti Aisyah belum ditemui. Katanya beliau adalah orang terakhir yang bertemu Siti Aisyah pada tahun 1981 di London. Muhammad Tahir turut menambah pengaruh komunis pada Siti Aisyah ketika itu dapat dilihat melalui lencana Mao Zedong yang dipakai di bajunya. Malah dua rakannya yang datang juga memakai lencana sama.
Dia datang dalam keadaan yang terurus dengan penampilan yang bersih, cuma ketika mahu tidur, dia tidak memerlukan bantal, sekadar beralaskan lengan. Itu membuktikan hidup yang dialaminya sehari-hari. ITV News London menyiarkan imej wanita dipercayai Siti Aisyah Abdul Wahab dan seorang lagi wanita, Josephine, iaitu seorang lagi wanita yang ditahan di Brixton. Imej berkenaan dirakamkan ketika Aisyah dan Josephine bersama dengan suspek Aravindan Balakrishnan menghadiri inkuest di mahkamah pada tahun 1997. Inkuest itu diadakan susulan kematian seorang wanita, Sean Davis, selepas terjatuh dari tingkap sebuah rumah pada Oktober 1997. Dalam imej berkenaan, Aisyah memakai cermin mata serta berkemeja dan dia serta Josephine berada di belakang Balakrishnan. Menurut media tempatan, Siti Aisyah bersama-sama 6 wanita lain pernah dibicarakan pada tahun 1978 selepas ibu pejabat Maois di sebuah kedai buku di Brixton diserbu polis. Sepanjang perbicaraan ketika itu, semua wanita tersebut melaungkan slogan komunis dan enggan mengemukakan rayuan terhadap 13 tuduhan yang dikenakan ke atas mereka, termasuk menyerang polis. Ini kerana mereka tidak mengiktiraf mahkamah, hakim dan sistem kehakiman. Malah Aisyah yang ketika itu berusia 34 tahun telah membacakan satu kenyataan bahawa British adalah suruhan kepada Amerika Syarikat. Jelasnya mereka semua merupakan tahanan politik yang berdepan dengan tuduhan yang sengaja direka-reka. Menerusi sebuah dokumentari, Siti Aisyah memberitahu bagaimana Balakrishnan membuat tuduhan liar dan membuatkan pengikut mematuhi peraturan peliknya. Sebagai contoh, mereka tidak dibenarkan berjumpa doktor gigi. Sebaliknya, mereka harus membiarkan gigi mereka tercabut sendiri dan tumbuh semula apabila berusia 100 tahun. Balakrishnan memberitahu bahawa salah seorang anggota, Sean Davis, mengandungkan Kathy. Sebaik sahaja Kathy dilahirkan, Balakrishnan tidak mendedahkan siapa bapa bayi itu dan menghalang pengikutnya daripada memeluk atau membelai bayi itu walaupun mereka membesarkan Kathy. Siti Aisyah menjelaskan bahawa semasa Kathy berusia 4 tahun, kanak-kanak itu diherdik hanya kerana tidak sengaja membuang air. Kata Siti Aisyah, dia sangat marah mengenainya. Dia bagaikan mahu melarikan diri dari rumah itu, tetapi dia tidak melakukannya, sambil menambah bahawa dia tidak melarikan diri kerana tidak mempunyai wang dan bimbang akan diusir pulang. Walaupun dikurung dan didera secara fizikal, Siti Aisyah bagaimanapun memberitahu dia gembira tinggal bersama kumpulan itu. Katanya dia merasakan setiap hari sangat menarik dan dia tidak pernah bosan. Sentiasa ada sesuatu yang baru untuk dipelajari, sentiasa ada sesuatu yang perlu dilakukan. Dia tidak dapat bayangkan mempunyai kehidupan lebih baik daripada itu, kata Siti Aisyah dalam dokumentari berkenaan. Kamar Mahtum pernah mengutuskan surat kepada Siti Aisyah memaklumkan mengenai betapa sayangnya keluarga itu kepadanya dan berharap mereka dapat bersatu semula. Beliau berharap dari surat itu dan hakikat yang beliau akan datang ke London akan membuatkan adiknya sedar betapa mereka sekeluarga sayangkannya. Ia adalah impian dan harapannya, iaitu dalam masa terdekat mereka boleh bersatu. Akhirnya, harapan Kamar Mahtum menjadi kenyataan kerana pada 26 November 2013 beliau telah diterbangkan ke United Kingdom untuk berjumpa adiknya itu. Kamar Mahtum tiba di London untuk bertemu adiknya yang menghubungi keluarganya buat kali terakhir pada tahun 1980 sebelum memutuskan hubungan mereka. Harapan Kamar Mahtum untuk bertemu dengan adiknya, Siti Aisyah, yang menjadi mangsa kepada aktiviti perhambaan selama 30 tahun di London akhirnya tercapai apabila beliau dibawa ke sebuah lokasi yang tidak didedahkan oleh pihak polis Britain dan untuk kali pertamanya dalam beberapa dekad mereka berjaya ditemukan. Di dalam pertemuan itu, Kamar Mahtum memberikan sejadah, jubah dan kain tudung kepada Siti Aisyah seperti yang dimintanya dalam surat kepada keluarganya di Malaysia.
Dalam pertemuan itu, Aisyah berkata kepada kakaknya bahawa selepas 9 bulan selepas siasatan selesai, dia akan pulang ke Malaysia. Tetapi itu pun jika dia tidak pulang, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Menurut Qamar Mahtum, sepanjang pertemuan itu juga, dia tidak berkesempatan untuk bertanyakan mengenai penghambaan adiknya itu. Mereka hanya berjumpa dalam tempoh lebih kurang 40 minit. Jadi hanya itu masa yang beliau ada untuk marah, peluk, cium adiknya itu, dan itulah masanya untuk memberikannya nasihat. Di hujung pertemuan itu, Siti Aisyah mengakui bahawa dia senang di kota London dan mempunyai ramai kawan di sana. Apabila ditanya tentang ajaran Islam, Siti Aisyah menjawab yang di London ada masjid serta mempunyai ramai kawan beragama Islam. Namun Qamar Mahtum dapat merasakan bahawa ada perkara sulit dalam hidup Siti Aisyah yang ingin diceritakan namun tidak disampaikan dalam pertemuan singkat tersebut. Qamar Mahtum juga berharap Aisyah tidak melupakan identitinya dan pulang ke tanah air satu hari nanti. Qamar Mahtum juga menyuarakan harapannya terhadap Siti Aisyah. Yang pertamanya, dia mesti menjadi seorang Muslim yang baik. Kedua, dia mesti membaca Al-Quran. Dan ketiga, dia mesti balik ke Malaysia. Menurut Qamar Mahtum, itu adalah harapannya dan berharap agar harapannya itu akan dimakbulkan Allah dan ia tidak sia-sia. Qamar Mahtum berusaha sedaya upaya memujuk adiknya pulang ke Malaysia, namun tiada sebarang petanda positif. Perjumpaan selama setengah jam itu dilakukan di sebuah lokasi yang dirahsiakan oleh pihak Scotland Yard dan ia merupakan perjumpaan pertama bersendirian di antara kedua-duanya. Pada tahun 2017, Qamar Mahtum memberitahu Siti Aisyah kerap menelefon dan bertanya mengenai ibadat seperti bacaan doa selepas solat dan disebabkan itu beliau mengirimkan buku agama dan ia tanda kasih sayang kepada adiknya itu. Qamar Mahtum berkata Siti Aisyah kini bersungguh-sungguh mendalami agama dan selalu akan menghubunginya jika berdepan masalah. Katanya jika ditanya sesuatu mengenai Islam, dia menghantar bahan rujukan selain memintanya bertanya pada guru yang mengajarnya bahasa Arab. Kata Qamar Mahtum, ketika mengunjungi Siti Aisyah pada tahun 2016, mereka berkunjung ke masjid di sana. Ia pendedahan untuknya mendalami Islam selain berkenalan bersama komuniti Islam. Bekas guru bahasa Inggeris itu berkata, setiap minggu keluarganya akan menelefon selain mengirim surat kepada Siti Aisyah untuk bertanya kabar. Dalam perbualan, perkara pertama dibincangkan adalah solat, membaca Al-Quran dan buku agama. Katanya bagi mereka tidak sesekali akan bertanya sejarah lampaunya. Apa yang berlaku biarlah berlalu dan dia adalah adik berwajah baru. Bagaimanapun tiada perkembangan terkini mengenai Siti Aisyah jika dia sudah pulang ke Malaysia ataupun tidak. Tahun 2022 ini umurnya sudah menjangkau 78 tahun. Kita doakan yang terbaik untuk kehidupannya dan semoga kisah ini menjadi tauladan kepada kita semua. Sekian.